around, can't remember. Terpikat senyummu yang memabukkanku. Eyes green or grey, can't remember. Percuma tahu karena kau bukan milikku. Getting cold, but I have my own sweater. Fuck your polyester, cause cotton's way better. You were Berhasil curi hatiku yang dingin, tapi kau hempaskan, tak sempat kau hangati. you're lost in this land and trying not to panic, but now it's too late to come back. Pergilah pergi, kau takkan peduli, kan ku coba lagi untuk belajar Eyes mencintai. blue or brown, can't remember. Tak lagi terpikat senyummu yang mabukkanku. Eyes green or grey, can't remember. Harusnya ku tahu memang kau bukan milikku. Eyes blue or brown, can't remember. Lord, I try my best instead of this. Assalamualaikum dan hai everyone. Saya Nur Fatihah Syiki binti Aidin dan nomor kad metrik saya 07 DKS 19 F1081. Saya akan bentangkan question 1 dan question 2. So, yang pertama, introduction. 1.1. Background of the junction area. Simpang 4 yang berhampiran dengan simpang KK Times Square merupakan jalan utama yang sering digunakan oleh para pengguna kenderaan. Oleh itu, ia juga tempat yang sering berlakunya kemalangan. Selain itu, simpang 4 ini juga jalan yang sibuk kerana ia berhampiran dengan KK Times Square, iaitu tempat tarikan penduduk dan pelancong. Seterusnya, Objective of Study Case. Objective of Study Case ni untuk mengenal pasti punca kemalangan boleh berlaku, untuk memastikan pengguna jalan raya tidak melanggar peraturan jalan raya yang telah ditetapkan oleh pihak kuasa, seperti melanggar lampu isyarat yang berwarna merah. Seterusnya, untuk memberikan kesedaran tentang kepentingan pendidikan awal tentang peraturan dan undang-undang jalan raya. Selain itu, untuk melihat keberkesanan papan tanda dan lampu isyarat yang diletak berhampiran. Seterusnya, untuk memastikan sistem pengurusan jalan raya seperti masa pertukaran lampu isyarat agar dapat mengurangkan kemalangan berlaku. Evidence. Evidence ni berikut merupakan bukti kejadian motosikal mangsa yang datang dari jalan utama melanggar bahagian sisi kenderaan pemandu berumur 62 tahun yang dalam perjalanan keluar dari simpang jalan. Penunggang motosikal tersebut didapati tiada lesen. Kejadian tersebut berlaku disebabkan kecuaian pemandu kerana pemandu kereta terkeluar dari simpang. Ini menunjukkan gambar evidence tersebut. Okay. Lecturer view. Lecturer view ni review yang dapat. Okay, 2.1. Problem facing at the junction, cross accident. Masalah yang dihadapi di persimpangan ini ialah penunggang motosikal yang datang dari jalan utama melanggar bahagian sisi kereta pemandu yang berumur 62 tahun terbabit dalam keluar dari persimpangan jalan. Kemalangan ini berlaku kerana kecuaian pemandu kereta yang keluar dari simpang jalan. Hal ini disebabkan oleh tiada lampu isyarat yang terletak di simpang 4 tersebut. Okay. 2.1.2. List the factor causing accident at the accident area. So, faktor kemalangan ini boleh berlaku di kawasan kejadian kerana lampu isyarat tidak ada diletakkan di kawasan tersebut. Kedua, kecuaian diri sendiri kerana tidak melihat kawasan sekeliling sebelum keluar dari simpang. 2.13 merupakan bukti yang ada kami jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aida binti Mazlan dan untuk soalan 3.0 saya akan menerangkan mengenai dua teknik yang bersesuaian di dalam case study kami. Oleh itu saya memilih dua teknik, iaitu teknik yang pertama adalah manual traffic control. So this is the simplest
form of traffic management which mainly include human in this method, a traffic policeman is standing on each every cross sections of road and control flow of traffic by using a sign. So di dalam metode ini kita menggunakan tenaga manusia. Biasanya hal ini terjadi apabila kesesakan lalu lintas di cross sections melampaui ataupun pada ketika traffic light kita tidak berfungsi pada masa itu. Oleh itu tugas diambil alih oleh police traffic. So if density of traffic is more on the road, then the traffic police gives signal to the vehicle driver whether to drive or stop. The police can also recognize emergency vehicles on the road and give first priority to the lane on which emergency vehicle is passing. So di dalam metode ini, seperti saya kata tadi, apabila berlaku kepadatan lalu lintas, maka tugas diambil alih oleh polis trafik. Dan sekiranya polis trafik memberi arahan kepada kenderaan untuk berhenti, maka kenderaan perlu berhenti. Sekiranya polis trafik mengarahkan kenderaan untuk bergerak, maka kenderaan perlu bergerak. Dan kelebihan kepada metode ini adalah polis trafik dapat mengenal pasti kenderaan kecemasan yang lalu pada ketika itu dan dapat memberi keutamaan kepada lorong yang digunakan oleh kenderaan kecemasan tersebut. Dan namun walau bagaimanapun metode ini mempunyai kelemahan tersendiri juga, iaitu but in case of multiple emergency, the police will get confused and become unable to manage the traffic flow. This method is most efficient than any other method, but as it includes human as a part of system in this sim is inefficient. So lack of trained traffic police officer make this problem worse in many cities. Since the traffic vehicle pressure is not same at every road at the same time, so the traffic light should be controlled by an adaptive system which will detect the traffic conditions and use traffic signal accordingly. Effectiveness of system depends on experience and capacity of the person. So ini adalah kelemahan untuk metode tersebut, di mana apabila berlakunya kesesakan yang melampau biasanya, maka akan memberikan sedikit pressure ataupun tekanan kepada polis trafik kita kerana kita melibatkan sumber tenaga manusia. So untuk metode yang seterusnya ataupun teknik yang seterusnya, saya memilih teknik automatic traffic management technique, di mana teknik ini adalah berkaitan dengan teknik yang sebelumnya. In order to eliminate most weakness of the manual traffic control system, seperti teknik yang pertama tadi, an automatic traffic management method is recommended. This system includes simple 3 colors traffic signal. Those are red, green, and yellow, as shown in the picture. So di dalam teknik ini kita menggunakan lampu isyarat, di mana lampu isyarat kita mempunyai 3 warna, iaitu lampu merah, kuning, dan juga hijau. So usually for each lane, 120 seconds of green light is on. But in the some areas of the city where traffic is less, in that intersections, green light timing is less than 120 seconds. So biasanya lampu berwarna hijau akan hidup selama 120 saat. Tetapi beberapa bandar di mana keadaan trafik lalu lintas mereka adalah kurang, maka masa untuk lampu hijau itu hidup adalah kurang daripada 120 saat. Totally it depends on traffic density in that area of city. So ia bergantung kepada kepadatan lalu lintas di setiap bandar. Before green light, yellow light is glow 20 seconds. Sebelum lampu hijau, lampu kuning akan hidup selama 20 saat, indicating to start your vehicles and be ready to move. Dan ini bermaksud, lampu kuning adalah bermaksud untuk memastikan kenderaan tersebut bersiap sedia untuk bergerak. For all the time, so untuk masa sebelumnya, lampu merah, red light is on, indicating each vehicle to stop. So sebelum kuning dan juga hijau, maka lampu merah adalah hidup. Ini bermaksud lampu merah adalah untuk memastikan kenderaan berhenti pada laluan tersebut. This system cannot identify emergency vehicles like ambulance and VIP car.
it treats all vehicles and emergency vehicles in the same way because they have fixed the timing for red and green signals, and these signals are changing sequentially, but at the night time both red and green signals are manually switched off and only yellow signal will be switched on. So ini adalah kelemahan untuk teknik yang ini, di mana lampu isyarat tidak dapat mengenal pasti kenderaan kecemasan. Lampu isyarat lampu isyarat melayani semua kenderaan adalah sama disebabkan oleh masa yang sudah ditetapkan pada lampu isyarat tersebut. Namun begitu, pada ketika waktu malam di lampu merah dan juga lampu hijau dimatikan dan hanya lampu kuning saja yang akan hidup pada ketika waktu malam. Jadi, so there is probability of delay in emergency service in peak hours. Dan therefore, this technique is also inefficient at the same time. Setiap teknik mempunyai kelemahan dan kelebihan yang tersendiri. Untuk soalan seterusnya, soalan 4.0 meminta detail on conflict. Sketch the conflict point and type of conflict movement. Conflict is the possibility of a collision between vehicle, di mana kita mengetahui bahawa konflik adalah kemungkinan pelanggaran di antara kenderaan. The number of potential conflict points, bilangan potensi berlakunya konflik at intersections, di persimpangan, depends on, adalah bergantung kepada number one, number of approach in the intersections. Number two is the number of lane on each approach. Dan number three is a type of signal control. Number four, extent of channelizations, and number five is a movement permitted. Dan seterusnya ini adalah lakaran, merupakan lakaran bagi 3-leg intersections conflict, di mana berlakunya 3 merging, 3 diverging dan juga 3 crossing, membawa total sebanyak 9. Dan seterusnya ini adalah merupakan 4-leg intersections conflict. Di 4-leg intersections conflict berlaku 8 diverging, 8 merging dan 16 crossing yang membawa total sebanyak 32. Dan seterusnya ini adalah type of conflict movement. Kemudian untuk soalan 4.2, suggest 5 method on how reducing the traffic conflict for that junction. Okay, dan di antara metod yang kami pilih adalah yang pertama, uncontrolled junctions, where the junctions or intersections road are more or less equal, important, and there is no established priority visibility should be provided. And provided that the driver approaching the intersection from either road must be able to perceive a hazard. Dan kemudian adalah space sharing junctions. Ini adalah contoh kepada space sharing junction. Dan number of traffic slightly equal at junctions. Traffic streams share space at the same time, suitable for 3 or 4 highway. Seterusnya adalah time sharing junction. Example is traffic light. Benefits is to control traffic flow, reduce conflict at the junctions, safer for pedestrians, less area use compared to runabout. Number 4 is the priority junctions, where the intersections involving a major road and minor road. It is customary to control traffic on the minor road by stop when obstruct and poor intervisibility, or give way when a good intervisibility sign on road marking. And the last one is the channelizations, di mana functions of channelization is to reduce possible area of conflict at the intersections, to control angle of conflict, to regulate speed of vehicle entering and leaving the intersections, protections of traffic pedestrians, and the last one is allocations of traffic control devices.
So, itu sahaja daripada saya untuk penerangan soalan bagi 3.0 dan juga 4.0. Terima kasih banyak. Teori aliran lalu lintas atau traffic law adalah alat yang membantu jurutera pengangkutan memahami dan menyatakan sifat lalu lintas. Pada waktu tertentu, terdapat banyak kenderaan di jalan raya kita. Kenderaan ini saling berinteraksi, kemudian memberi kesan kepada lalu lintas yang rendah. Sama ada tugas itu menilai kemampuan jalan raya yang ada atau merancang jalan raya baru, kebanyakan projek kejuruteraan pengangkutan bermula dengan penilaian tahap lalu lintas yang rendah. Walau bagaimanapun, jurutera pengangkutan perlu mempunyai pemahaman mengenai teori di sebalik analisis aliran lalu lintas. Bab ini direka untuk membantu pelajar kejuruteraan sarjana memahami asas-asas teori aliran lalu lintas. Seperti yang anda dapat lihat, kapasiti biasanya dilihat dari segi unit kereta penumpang, PCU. Jenis kenderaan seperti motosikal, nilai setara dalam PCU ialah 0.33, kereta penumpang 1.00, van ringan 2.00, lori sederhana bernilai 1.75, lori berat 2.25 dan bas 2.25. Aliran tepu atau saturated flow adalah aliran maksimum yang dapat melewati persimpangan dari pendekatan tertentu jika pendekatan itu diperuntukkan sepanjang masa kitaran sebagai waktu hijau yang efektif tanpa kehilangan masa. Kadar aliran ketepuan dapat ditentukan dengan senario berikut. Anggaplah bahawa isyarat pendekatan persimpangan tetap hijau selama 1 jam dan lalu lintas sesak seperti yang diharapkan. Jumlah kenderaan yang akan melalui persimpangan pada waktu itu adalah kadar aliran tepu. Hubungan antara lebar jalur berkesan dan aliran tepu boleh anda lihat di jadual sebelah. Seperti yang anda dapat lihat di formula di sebelah, di mana YI adalah nilai Y tertinggi dari pendekatan dalam fasa itu, di mana Y adalah QS. Q ialah kapasiti aliran pada pendekatan isyarat lalu lintas yang ditukar dalam PCU per jam. S pula mewakili aliran tepu. Y tidak boleh lebih tinggi dari 0.85. Jika nilai yang dijumpai lebih tinggi dari 0.85, disarankan agar persimpangan geometri akan ditingkatkan untuk meningkatkan kapasiti. Jumlah masa untuk isyarat menyelesaikan satu urutan kitaran petunjuk isyarat. Total lost time adalah masa di mana persimpangan tidak menggunakan pendekatan apapun secara berkesan. Kali ini berlaku semasa selang perubahan ketika persimpangan dibersihkan dan pada awal setiap petunjuk hijau kerana beberapa kenderaan pertama dalam barisan berdiri mengalami kelewatan permulaan. Ini menunjukkan masa di mana persimpangan tidak digunakan secara berkesan untuk pergerakan apapun. Berdasarkan formula di sebelah, di mana I adalah masa antara hijau antara fasa biasanya 5 saat, A adalah masa ambar biasanya 3 saat, Li adalah masa reaksi pemacu pada permulaan hijau per fasa biasanya 2 saat. Okay, hari ini saya tentang pasal design the traffic light based on data above. Okay, untuk yang pertama kita mesti cari dia punya optimum circle time, dia punya CO. Okay, untuk CO dia, ini adalah formula yang diberi. Okay, ini adalah data yang dibagi. Dia punya L adalah 6 second, Y dia pula adalah 0.41. Okay, dengan cara yang senang,
ini info ni kita kasih masuk je dalam dia punya formula. Okay, L dia adalah 6 second and Y dia pula adalah 0.41. So dia akan jadi macam ni. So jawapan untuk CO dia adalah 24 second. Seterusnya kita akan cari pasal effective green time, dia punya GN. GN pula senang, dia bagi ini adalah formula yang ditetapkan. So, dia punya data pula sudah diberi, L dengan Y sudah diberi yang tadi, and dia punya CO pula yang kita cari tadi, 24 second. So, cuma masukkan 24 second untuk dia punya CO. Dan data tambahan pula yang diberi, untuk fasa pertama 0.17 dan fasa kedua adalah 0.24. Okay? And then untuk fasa pertama adalah NS, untuk fasa kedua adalah EW. Okey, fasa pertama ni digelar G1, fasa kedua G2. Okey. Fasa pertama ni G1, kita kasih masuk je CO dia 24 kan? CO 24 tolak dengan L, L dia adalah 6 second. So kita darab dengan fasa pertama 0.17 untuk dia punya YN lah. And then untuk dia punya Y adalah 0.41 ini. Okay, so kita akan dapat jawapan 7 second. And then fasa kedua pula kita akan dapat G2 24, dia punya CO 24, and then dia punya L adalah 6 second. Kita darab dengan fasa kedua 0.24. So kita bahagi dengan dia punya Y adalah 0.61. So kita akan dapat jawapan 11 second. Dan seterusnya kita akan kira actual green time, dia punya G. Ini formula khusus untuk actual green time. Okay. GN tambah LI tolak A. Untuk LI sudah diberi 2 second. Untuk A pula diberi pula 3 second. Okay. Untuk fasa pertama G1 dibagi 6 second. Untuk fasa kedua dia punya G2 adalah 9 second. Ini ditetapkan kan, diberikan. Sorry. G1 dia adalah 7 second dan G2 dia adalah 11 second. Sorry, typo. Okey, untuk fasa pertama G1 dia kasih masuk je GN. G1 maksudnya GN ni adalah G1 or G2. Okey. Untuk G1 fasa pertama kita akan ikut guna G1 guna G1 iaitu 7 second. So 7 tambah LI dia diberi 2 second tolak 3. 3 ni adalah A adalah 3 second. So, untuk G1, kita dapat adalah 6 second. Untuk fasa kedua pula, EW dia punya GN ni kita ambil dari sini je. 11 second. Okay. 11 second kita akan tambah dengan LI adalah 2 second. So, kita akan tolak dengan A dia adalah 3 second. So, kita akan dapat 10 second. Okay. Okay, seterusnya kita akan buat the sketching of light timing diagram for 2 fasa traffic light. Dengan info yang kita ada di sini, kita akan apply pergi cara kita sketch. Okay. Pertama kita akan buat, ni adalah fasa pertama, ini dia adalah fasa kedua. So, ini dia punya fasa kedua ni adalah CO dia 24 second. Ini ya, yang kita dapat pertama tadi, 24 second. So, kita tinggal apply ini je lah, 7 second, 11 second, 6 second, 10 second ni. Ini yang paling kita utamakan. Okay. Untuk yang pertama, sorry, typo. Sepatutnya adalah betul lah tu. So, G dia adalah 6 second. And then, untuk ini, dia punya yang hijau ni pula G dia adalah 10 second. So macam tu juga yang merah. Okay. Tujuan kajian kes ini adalah untuk membuat peningkatan pengetahuan mengenai keselamatan jalan raya. Ini adalah juga diharapkan dapat menyumbang kepada pengurangan kemalangan jalan raya yang berlaku di Kota Kinabalu. Kemalangan jalan raya dapat dicegah dengan menggunakan cara yang holistik dan bersepadu. Yang paling penting adalah disiplin dari banyak sektor yang dapat menyelamatkan nyawa.
Pengguna jalan raya berhak mendapatkan jalan raya yang lebih baik dan jalan yang lebih selamat untuk digunakan. Dan kita harus bertindak sekarang sebelum lebih banyak kemalangan berlaku dan mengancam lebih banyak lagi nyawa. Kerajaan boleh buat anggaran untuk keselamatan jalan raya dan tingkatkan pelaburan di jalan raya yang terbukti berkesan aktiviti keselamatan. Jadikan keselamatan jalan raya sebagai keutamaan politik dan menyediakan pengangkutan awam yang cekap, selamat dan berpatutan. Pihak kesihatan awam boleh melakukan kempen untuk perhatian terbaik terhadap keselamatan jalan raya berdasarkan kesan dan kos kesihatan yang diketahui. Kemudian, sertakan keselamatan jalan raya dalam aktiviti promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. Seterusnya, menyokong penyelidikan mengenai faktor risiko dan pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian intervensi yang berkesan termasuk penjagaan yang lebih baik. Pembuat kenderaan boleh melakukan iklan dan pasarkan kenderaan secara bertanggungjawab dengan menekankan aspek keselamatan. Seterusnya, terus meningkatkan keselamatan kenderaan melalui penyelidikan dan pengembangan yang berterusan. Mulakan pembuatan kenderaan dengan bahagian depan kenderaan yang lebih selamat untuk mengurangkan kecederaan pengguna jalan raya yang terdedah. Penderma boleh memudahkan peningkatan kemampuan pengurusan keselamatan di tingkat wilayah dan nasional. Seterusnya, soroti peningkatan hasil keselamatan jalan raya sebagai keutamaan pembangunan global. Dan penderma juga boleh mempromosikan reka bentuk infrastruktur yang selamat. Yang pertama, berkelakuan secara bertanggungjawab dengan mematuhi had laju di jalan raya, tidak sekali-kali memandu ketika melebihi had alkohol yang sah, sentiasa memakai tali pinggang keledar dan mengawasi anak dengan betul. Kedua, mengenal pasti masalah tempatan. Dan ketiga, menggalakkan kerajaan agar jalan raya selamat. Mostly memang kami dapat info ni daripada satu daripada lecturer ajar, dan yang seterusnya ini adalah kami dapat daripada internet lah. Kami dapat daripada internet, daripada YouTube, daripada laman web. Situlah kami dapat. Okay, thank you.